Apa garis panduan yang sepatutnya kita ada untuk seseorang itu jadi seorang yang masyhur? Ada di sana di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang masyhur yang boleh dijadikan garis panduan untuk kita. Kalau macam tu sebagai mukadimah boleh tak, Habib? Ya. Silakan. Allah, terima kasih. Memang Ustaz ya, sifat semula jadi manusia itu cenderung kepada untuk ingin dikenali, dan itu bahagian daripada fitrah yang ada kepada manusia. Baik itu ingin dikenali oleh orang lain, yang tentunya juga yang paling utama adalah ingin dikenali oleh Tuhannya, ingin disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sifat semula jadi manusia itu ingin dikenali. Hanya untuk kita meletakkan diri kita itu di mana ingin dikenali, dalam hal apa kita dikenali, itu yang perlu kita tentukan sendiri. Al-insan khalifatu li nafsihi. Manusia itu adalah pemimpin kepada dirinya sendiri. Khalifah untuk dirinya bermaksud dia kena memutuskan, dia kena menentukan apa yang patut dia lakukan, dan dia tidak boleh menjadi hanya ikut-ikut saja kepada sesiapa saja yang mengajak kepada dirinya. Berbicara tentang kemasyhuran, Ustaz Fadhil Ustaz Don, ya, kita di dalam hadis Nabi Muhammad SAW diceritakan bahwasanya Allah pun juga memasyhurkan hambanya. Oh ya, di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala memasyhurkan hambanya. Dalam hadis dinyatakan kalau Allah itu suka kepada hamba, Allah panggil Jibril. Jibril, aku suka kepada hambaku fulan bin fulan. Ini memasyhurkan. Jibril awalnya tak tahu, diberitahu oleh Allah. Aku suka kepada hambaku fulan bin fulan. Tak cukup itu, Allah beritahu kepada Jibril, kau beritahu kepada malaikat yang lain. Allah. Bahwasanya Allah suka kepada fulan bin fulan, maka hendaklah kamu wahai malaikat suka juga kepada fulan bin fulan. Allah memasyhurkan fulan bin fulan supaya dicintai oleh Jibril. Jibril perintahkan semua malaikat untuk mengenali fulan bin fulan itu, dimasyhurkan di kalangan para malaikat, dan malaikat pun juga diperintahkan mencintai kepada fulan bin fulan itu. Tak cukup malaikat cinta, summa yutrahul qabul fil ard. Dijadikan tanda kabulnya, masyhurnya orang itu di kalangan para malaikat, di bumi pun juga orang pun kenal kepada dia, masyhur. Orang itu pun masyhur disebabkan oleh karena para malaikat di langit kenal dan orang itu masyhur. Salah seorang Ustaz, ada orang yang dia itu masyhur di langit tapi di bumi orang tak tahu. Siapa? Ini soalan cepuk mas, Ustaz. Satu orang yang masyhur di langit. Di langit. Di bumi orang tak tahu. Orang tak tahu dia. Orang tak tahu. Wah. Orang itu pada akhirnya dimasyhurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Uwais Al-Qarani. Allah. Dikenali Uwais Al-Qarani masyhur di langit, tersembunyi di bumi. Tak ada orang tahu. Tapi di langit masyhur. Di langit malaikat tahu. Sehingga di bumi Nabi yang memasyhurkan. Maknanya kalau Nabi tak sebut tu siapa pun tak ada orang tahu. Allah. Dan di sini Nabi, kenapa Nabi memasyhurkan? Bahkan Nabi pesan pun kepada Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali. Umar dan Ali, kamu akan jumpa dengan seorang bernama Uwais bin Amir Al-Qarani daripada Yaman, daripada kabilah namanya kabilah Murad. Dia adalah seorang yang berbakti kepada ibunya, dan dia dulu terkena penyakit sopak, lalu Allah sembuhkan penyakit sopaknya, dan ada satu bekas atau satu tempat sahaja di bawah ketiaknya yang masih ada bekas daripada penyakit sopak itu. Sifatnya diperincikan oleh Nabi SAW kepada Sayyidina Umar dan kepada Sayyidina Ali. Masa kepimpinan Sayyidina Umar, setiap tahun dia panggil orang-orang jemaah haji. Siapa di antara kamu yang daripada Yaman? Siapa di antara kamu yang daripada kabilah Murad? Sampai jumpalah, singkat cerita, jumpa dengan Uwais Al-Qarani. Ditanya, siapa namamu? Kata Sayyidina Umar bertanya dengan Sayyidina Uwais. Kata Uwais mengatakan Abdullah.
Disembunyikan. Dan memang kemasyhuran itu bukan dicari tetapi diberi. Orang seperti Uwais Al-Qarani yang masyhur di sana, tapi tidak mahu dia menunjuk-nunjuk kedudukannya. Dia sembunyikan hatta namanya pun. Ketika ditanya siapa namanya, Abdullah. Maksudnya hamba Allah. Hamba Allah, kata Sayyidina Umar, kita semua pun hamba Allah juga. Memujuk Sayyidina Umar pandai. Cerdik. Gurunya cerdik. Kata Uwais Al-Qarani mengatakan, barulah kata Sayyidina Umar, nama yang ibu kamu beri kepada kamu siapa? Ini soalan sudah tidak ada lagi. Nak boleh kona, tak boleh. Yang tadi masih boleh kona. Baru diberitahukan Uwais bin Amir Al-Qarani. Maka diberitahu Sayyidina Umar, kamu adalah Uwais bin Amir daripada kabilah Murad, daripada Yaman. Kamu orang berbakti kepada orang tuanya. Kamu dahulu orang terkena penyakit sopak, lalu Allah beri sembuh karena doa kamu, dan masih ada sisa daripada sopak itu di bawah ketiak. Kata Uwais, siapa kamu ini yang mengetahui segala hal yang orang lain tak tahu? Kata Sayyidina Umar, saya Umar bin Khattab, ini Ali bin Abi Thalib. Allah. Yang memberitahu kepada kami berdua adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini syahid yang menarik perhatian adalah Uwais waktu itu tak dikenali orang ramai. Yang di atas para malaikat langit, di langit semuanya tahu. Dan wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memasyhurkan Uwais Al-Qarani. Di sini kemasyhuran sudah ada di langit kalangan para malaikat, dan dimasyhurkannya adalah untuk kita dapat mengambil faedah, menjadi tauladan bagi kita. Ini bila mana seseorang itu perlu dimasyhurkan, bukan mencari kemasyhuran tetapi itu diberi, dan kalaupun ia dapat kemasyhuran itu adalah bukan untuk berbangga namun untuk diteladani. Ini kemasyhuran yang terpuji. Adapun kemasyhuran yang tidak baik macam tadi, yang mungkin menunjukkan sikap yang kurang manis dilihat atau untuk diikuti oleh orang lain. Kita kalau di dalam hadis Nabi yang menceritakan, ada orang dia mencari ilmu, tujuannya untuk masyhur. Kata beliau, siapa orang mencari ilmu liyubahi bihil ulama, untuk nak bangga-banggakan, wa liyumari bihis sufaha, untuk dia masyhur dengan pandai dalam berdebat, wa liyasrif wujuhan nasi ilai, untuk menarik pandangan orang kepada dirinya, yang ingin masyhur lah, maka kata Nabi tak akan masuk surga. Allah. Hatta ilmu yang dicari, hatta hal-hal yang baik, kalau matlamat daripada semua itu adalah untuk memasyhurkan diri dan untuk kebangga-bangga diri, maka dalam hal ini tidak ada manfaat kepada masyhur itu sendiri. Allah. Kemasyhuran dalam hal ini bukan baik atau tidaknya pada zat masyhur tuh, tapi kepada tujuan atau cara menggunakan kemasyhuran itu. Kalau seorang yang masyhur tuh dalam hal baik dan diikuti kebaikan oleh orang lain, ini adalah orang yang diucap oleh Nabi tahniah. Nabi sendiri ucap tahniah kepada orang yang masyhur, tapi masyhurnya masyhur yang positif. Tuba liman ja'alahu Allah miftahan lil khair wa mighlaqan lisyarr. Tahniah atau surga yang namanya tuba bagi orang yang dijadikan oleh Allah sebab hidayah untuk orang lain, sebab kebaikan, dan menutup keburukan daripada orang lain. Wah, itu hadis Nabi sebut tahniah lagi. Masya Allah. Oi, saya macam tu jadi rasa macam nak jaga saya punya kemasyhuran, risau. Nabi sebut tahniah Wih, hebat Habib. Yang tu macam luar daripada saya punya jangkaan. Kita rasa macam Nabi nak kita low profile. Kita selalu anggap macam tu. Kita selalu anggap macam tu. Betul. Sebab kita tak baca habis tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya dengar-dengar aja daripada mulut orang. Kalau ni kita dengar orang ni cerita macam ni, orang ni cerita macam ni. Dia pada hakikatnya Ustaz, orang yang masyhur dengan kebaikannya itu dan kemasyhuran itu ikhlas karena Allah,
itulah tawadhu'nya orang yang masyhur. Low profile-nya orang masyhur adalah masyhur juga. Adapun hakikat kemasyhurannya di sisi Allah jangan tanya. Sekali lagi Habib, bagi semua orang dapat, saya rasa macam semua macam saya ni mewakili rakyat Marhai lah, cuma memahami ilmu tu. Dia low profile-nya orang yang masyhur dalam kebaikan. Walaupun dia masyhur, masyhurnya itu adalah low profile. Tawadhu'nya hanya dimasyhurkan. Yakni tawadhu'nya dalam bentuk masyhur. Adapun hakikat kedudukannya di sisi Allah adalah lebih masyhur daripada apa yang dimasyhurkan oleh orang lain. Jadi sebenarnya kalau Habib cakap macam tu, secara logiknya tak salah lah kalau jadi seorang yang masyhur untuk membawa agama, membawa Allah, membawa Rasul supaya dikenali oleh orang. Nah, kalau menjadi masyhur dalam hal kebaikan, dalam hal manfaat, maka sebaik-baik perbuatan adalah menjadi masyhur karena untuk diikuti oleh orang lain dalam hal kebaikan. Namun tidak terperangkap dalam kemasyhuran itu dengan sombong, dengan melihat diri lebih baik daripada orang lain, merendahkan kepada orang lain, tidak melihat dirinya hebat, tidak melihat hal kejayaan kemasyhuran itu adalah sebagai satu hal yang dia perlu untuk nak berbangga-bangga, tetapi lebih melihat kepada kemasyhuran sebagai satu amanah.